Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam semega unggul. Salam kecemerlangan BM-SPM tahun 2020, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Okey. Pada pagi ini kita akan ber-PDPC kaitan dengan bahasa Melayu kertas 2, soalan 4, itu soalan berkaitan dengan novel. Okey. Dan aspek yang akan kita diskusikan pada pagi ini ialah aspek plot dalam novel. Okey, untuk pagi ini kita akan santunin plot novel tingkatan berapa nak? 4. Tingkatan 4 Tingkatan 4 iaitu novel Di Sebalik Dinara karya Dayang Nur. Okey. Okey. Cuba kamu perhatikan di hadapan ini soalan ringkas, lebih kurang beginilah soalan. Huraikan peristiwa yang terdapat dalam bahagian plot peleraian dalam novel yang anda pelajar. Itu maksudnya berdasarkan salah satu novel. Jadi awak jawab satu novel je lah, sama ada tingkatan 4 Di Sebalik Dinara ataupun tingkatan 5 novel Silir Gaksi. Kalau dikata di dalam kedua-dua buah novel, awak tak ada pilihan lain. Awak terpaksa menjawab kedua-dua novel. Boleh faham? Okey. Hari ini kita tengok untuk satu saja novel. Bila satu novel saja, biasanya dalam soalan 4A. Boleh faham? Kalau dalam 4B, biasanya dia akan arahkan awak, minta awak menjawab kedua-dua buah novel. Jadi saya rumuskan bahawa awak tidak ada pilihan lain selain membaca kedua-dua buah novel. Kena hayati dan fahami kedua-dua buah novel. Tak boleh nak elak. Di 4A salah satu, 4B biasanya kedua-dua novel. Okey. Huraikan peristiwa yang terdapat dalam bahagian plot peleraian. Plot, tahu tak plot? Apa dia plot? Dia soalan ni, plot ni ada dua tau. Satu, teknik plot. Disebut teknik plot. Teknik, cara, kaedah. Plot ataupun jalan cerita. Plot tu ialah jalan cerita. Cara jalan cerita itu dikembangkan, digunakan teknik seperti imbas kembali, digunakan teknik imbas muka, imbas depan, digunakan teknik monolog, digunakan pelbagai teknik, dan akhirnya melalui teknik-teknik yang digunakan ini, plot novel misalnya ataupun jalan cerita novel itu akan berkembang dari satu bahagian ke satu bahagian dan akhirnya ke bahagian yang terakhir, itu peleraian. Itu teknik. Tapi hari ini bukan kita nak menjawab tentang teknik, cara, kaedah nak kembangkan plot. Tapi hari ini kita nak cerita tentang plot itu sendiri, jalan cerita itu sendiri. Dalam novel ada berapa plot? Ada berapa plot? Maksudnya ada berapa bahagian plot? Ada berapa bahagian jalan cerita? Bermula dengan permulaan ataupun eksposisi. Yang kedua, plot akan berkembang, iaitu bahagian perkembangan. Yang ketiga,
mulalah muncul, wujud, timbul perumitan, masalah-masalah. Yang keempat, bahagian klimaks ataupun puncak cerita. Dan yang kelima, akhirnya peleraian ataupun ending peleraian. Okey, jadi hari ini kita nak tengok plot dalam novel Di Sebalik Dinara, khusus untuk bahagian peleraian. Itu bahagian yang terakhir, yang kelima. Okey, kita nak tengok peristiwa yang ada dalam bahagian peleraian. Okey, berdasarkan soalan, uraikan peristiwa yang terdapat dalam bahagian peleraian. Okey, kalau soalannya begini, awak hanya perlu menyatakan peristiwa saja. Boleh faham? Itu saja. Dan biasanya kalau sependek ini jawapannya, biasanya dia akan minta peristiwa dalam novel yang satu lagi. Kan? Biasanya dalam soalan 4B lah. Tetapi, fokus, beri perhatian. Kadang-kadang ada soalan yang menghendaki calon ataupun pelajar memberikan alasan mengapakah peristiwa itu, peristiwa dalam bahagian peleraian itu dianggap menarik. Awak kena berikan alasannya. Alasannya biasanya berdasarkan pengajaran lah. Apa moral yang awak dapat ataupun pembaca dapat daripada peristiwa itu, kan? Kalau tidak ada bahagian yang kedua ni, ayat yang kedua ni, tak perlu. Tetapi kalau ada bahagian ni, awak wajib berikan alasan. Boleh faham Okey. Boleh nyatakan pada saya salah satu daripada peristiwa yang terdapat dalam bahagian peleraian. Siapa suka rela nak jawab? Aziz. Okey, bagus. Tepuk tangan tu Aziz. Okey, cuba Aziz. Kokok sikit Aziz. Duduk je tak apa. Peristiwa pertemuan Farisha dengan Kal ketika Kal sedang nazak. Farisha bertemu dengan Kal yang semakin tenat di ruang agam Kal. Di rumah agam. Okey. Ketika bertemu, Farisha hanya merenung wajah Kal yang kelihatan jengkung. Farisha berjanji kepada Kal bahawa dia akan sentiasa mengingati ayahnya itu. Farisha menangis mengucapkan selamat tinggal kepada Kal dan tidak semena-mena air mata mengalir di pipi lelaki itu. Semena-mena. Semena-mena. Tidak semena-mena. Tiba-tiba. Okey. Itu antara peristiwa yang terdapat dalam plot peleraian novel Di Sebalik Dinara. Ketika itu, saya rumuskan, saya mudahkan untuk pemahaman awak. Ketika itu, Kal tu ialah ayah kepada Farisha. Yang begitu taksub tentang pembangunan sains dan teknologi. Kan? Okey, jadi ketika itu Kal sedang tenat. Dan ketika itu Farisha sempat lagi bertemu dengan ayahnya itu, dan memaafkan ayahnya walaupun ayahnya telah menzaliminya. Sebagai bahan uji kaji sejak dia kecil lagi. Kan? Jadi tidak lama selepas itu Kal meninggal dunia. Kan? Kal meninggal dunia. Dan abunya, kalau ada dalam peristiwa lain, abunya telah dibuang ke, dihanyutkan ke, ditaburkan di dalam Selat Melaka. Di Selat Melaka. Okey, itu antaranya. Kalau pendek macam tu, cukuplah. Itu Okey. Kalau dia tak nak alasan,
Kalau dia nak alasan, awak kena berikan alasan mengapa dia dianggap menarik. Frasa dia awak kena ingat. Peristiwa ini dianggap menarik kerana dapat memberikan pengajaran kepada pembaca. Dia biasa begitulah ayat-ayat untuk berikan alasan. Apa aspek pun. Okey, dia lebih pada moral daripada peristiwa itu. Apa pengajaran? Dapat memberikan pengajaran kepada pembaca kerana pembaca agar menghargai ahli keluarga ataupun agar menjadi orang yang sentiasa memaafkan kesalahan orang lain. Seperti siapa tadi contoh tu? Farid. Apatah lagi ahli keluarganya sendiri kan. Begitu. Kalau dia nak alasan mengapa menarik, mengapa menyentuh perasaan pembaca, mengapa peristiwa itu dapat memberikan teladan. Awak kena ikutlah. Kalau dia kata peristiwa ini dia anggap menarik, mungkin dia punya arahan dia supaya awak menyatakan alasan mengapa peristiwa itu menarik. Kalau dia kata memberikan teladan lah. Kalau dia minta tentang apa, menyentuh perasaan pembaca, awak kena tulis peristiwa ini dia menyentuh perasaan pembaca kerana apa-apa kan. Alasannya sama, permulaan tu aja yang berbeza. Boleh faham? Tukar saja. Menariklah. Kalau peristiwa ini dianggap memberikan teladanlah. Kalau dia anggap peristiwa ini menyentuh perasaan lah. Yang bawahnya pengajarannya sama. Boleh faham? Kalau dia nak alasan tentang satu-satu peristiwa itu. Kalau tidak, tak perlu awak tulis. Boleh faham? Kalau tulis juga, salah tak? Tak salah lah, tetapi awak dah bazirkan masa. Kan? Kadang-kadang kalau dari segi bahasa, baik awak, daripada awak tak tulis, awak tulis juga yang tak diminta, tiba-tiba ada kesalahan bahasa kan, dah kena tolak maka bahasa pula dalam ayat-ayat jawapan awak kan. Okey, kita nak meminimumkan kesalahan. Okey, boleh? Okey, macam mana nak mulakan jawapan? Macam biasa kalau kita nak gunakan pengenalan berdasarkan novel yang saya pelajari, koma, tak nak tulis itu pun tak apa, koma, novel di sebalik dinara karya Dayagno. Jangan risau lah nama pengarang, nama penulis ada dalam soalan nanti kan. Senarai novel tu dengan nama penulis Dayagno. Lagi lepas Dayagno terdapat beberapa plot di dalam novel tersebut kan. Antaranya ialah plot pelerai. Okey, habis titik. Nokta. Masuk perenggan yang kedua. Antara peristiwa, ataupun awak nak tulis antara peristiwanya pun boleh juga. Antara peristiwanya ialah, ataupun nak tulis penuh boleh tak? Antara peristiwa yang terdapat dalam plot peleraian ialah peristiwa yang berkaitan dengan, okey, kat situ dia punya frasa dia. Antaranya ialah peristiwa yang berkaitan dengan, okey, barulah kita masukkan dia punya peristiwa tadi. Siapa tadi? Karl ke Farisha? Yang si Haziq jawab tadi masuk. Habis. Boleh faham? Kalau dia nak suruh jawab dua novel, manakala, gunakan perkataan manakala. Perenggan yang baru untuk novel yang kedua pula, manakala dalam novel Silir Daksina karya Niza Parman kan, antara peristiwa dalam plot peleraiannya ialah peristiwa yang berkaitan dengan, okey, cerita lain pula lah. Tentang siapa?
Haikal Hakimi kalau watak utama dia kan, ataupun ada peristiwa yang berkaitan dengan watak-watak lah lain. Misalnya pada bahagian plot peleraian Sila Daksina ialah tentang Haikal Hakimi terlibat dalam persembahan Zapin di kampungnya, di kampung arwah ayahnya. Apa nama kampung tu? Kampung Seri Purnama. Okey, bagus Aziz. Di Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Siapa nak tadi? Haikal Hakimi terlibat dalam persembahan Zapin dan berpasangan dengan seorang gadis Cina tu. Siapa nama dia? Si Hua. Dan persembahan mereka mendapat pujian daripada tetamu kehormat. Dalam persembahan itu, keluarga Haikal Hakimi, iaitu Umi, Walid dan adik tirinya. Siapa nama adik tiri dia? Siapa nama adik tiri? Tahu? Siapa Ryan? Adik tiri dia yang perempuan. Siapa nama? Itu dalam novel Di Sebalik Dinara. Siapa? Nurul Aisyah. Adik tiri dia kan? Turut sama memberikan sokongan, dan tindakan itu menyebabkan Haikal Hakimi berasa gembira. Dan bersyukurlah kerana mungkin dendam uminya terhadap arwah ayahnya telah pun berakhir. Okey, boleh faham? Apa alasan menarik? Kita boleh berikan pengajarannya. Kan? Ahli keluarga hendaklah memberikan sokongan kepada anak-anak ataupun saling memberikan sokongan antara ahli keluarga dan saling memaafkan kesalahan yang telah berlaku sebelum itu. Kan? Itu antara kalau dia nakkan alasan mengapa menarik, kita berikan dia punya apa? Moral. Senang tu. Okey. Jadi bila periksa, sila perhatikan soalan, teliti soalan, analisis. Sama ada soalan itu mahu awak menyatakan peristiwa sahaja ataupun ada sambungannya lagi, iaitu berikan alasan mengapa peristiwa itu dianggap menarik, atau kalau dia tak guna menarik, peristiwa itu dianggap menyentuh perasaan pembaca, ataupun peristiwa tersebut dapat memberikan teladan kepada pembaca. Sama je sebab dia punya moral alasan awak sama. Perkataan ini dia menarik, yang berbeza. Lagi apa tadi? Memberikan teladan. Lagi yang ketiga, menyentuh perasaan kan? Boleh faham? Okey. Jika faham, jelas tak? Okey, jadi saya serahkan tanggungjawab dan amanah ini kepada awak, dan sila buat latihan yang terdapat dalam MOU Inspirasi SPM muka surat 103 dan 104. 103 dan 104. 103 hingga 105. Jelas? Ini antara soalan potensi yang mungkin akan ditanyakan dalam SPM 2020 insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih.